Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lana hikmataka wanshur alaina ala rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung lagi berkenaan dengan korban, iaitu kita masuk hari ini berkenaan dengan hukum korban. Sebelum ni kita masuk berkenaan dengan ta'rif korban. Maka dalam masalah hukum korban ini berlaku khilaf antara ulama dalam mazhab kita Syafi'i dan mazhab-mazhab lain. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, hukum korban adalah sunat muakkadah kifayah. Sunat muakkadah kifayah. Manakala di sisi mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, korban ni wajib setiap tahun, mengikut kemampuan dan syarat-syarat tertentulah. Tidak semua wajib, tidak mampu tidak wajib lah. Itu secara hukumnya mengerjakan korban. Sama ada korban itu bagi orang yang berada di tanah halal seperti kita ni lah, ataupun di tanah haram yang sedang mengerjakan haji, maka hukumnya sunnatun muakkadatun kifayatun. Sunat muakkadah yang kifayah. Itu secara umumnya. Kenapa hukum korban ni dikatakan sunat muakkadah kifayah? Kerana saat inilah kerana dan apabila kita kata hukum korban ini sunnah muakkadah kifayah, maka sekiranya kita masuk dalam kategori orang yang mampu, maka makruh kita tidak mengerjakan korban tersebut. Makruh tu antara alasan lainnya kerana dia khilaf hukum korban ni, khilaf antara yang mewajibkan. Sebab ada ulama yang mewajibkan korban. Sebab tu dia makruh kalau kita tinggalkan korban sekiranya kita orang yang mampu. Maka bagi Rasulullah SAW, korban adalah wajib ke atas beliau. Itu khususi bagi beliau lah. Bagi baginda Rasulullah SAW, dia korban adalah wajib. Maksud kata korban ini hukum bagi kita umat Islam yang bermazhab Syafi'i ini sunnah muakkadah kifayah. Maknanya kalaulah kita tinggal beramai-ramai di dalam rumah kita, ahli keluarga kita ramai, mungkin 5 orang, 6 orang dalam sebuah rumah, maka memadai bagi salah seorang ahli keluarga tersebut mengerjakan korban. Erti kata tuntutan korban itu terlepas sekiranya salah seorang daripada ahli keluarga dalam rumah tersebut berkorban. Itu maksud sunnah muakkadah kifayah. Kalau seorang jah korban dalam sesebuah rumah tu, maka orang lain terlepaslah tuntutan. Namun dari segi pahalanya, hanya boleh kepada orang yang berkorban sahaja. Orang lain tak boleh, ahli keluarga lain tak dapat pahala korban tersebut.
melainkan melainkan yang berkorban itu niat berkongsi pahala. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau sampaikanlah pahala korban aku ini kepada diriku dan juga kepada seluruh ahli keluargaku. Tu misalnya, contohnya orang yang berniat untuk kongsikan pahala korban tersebut kepada ahli keluarga dia yang lain, orang-orang lain lagi lah. Itu dia. Itu hukum korban. Sunat muakkadah kifayah. Itu dia. Jadi seandainya kalau kita tinggal berseorangan, pula saat ni tinggal ramai-ramai dalam satu keluarga, maka di situ pun berlaku khilaf lagi. Yang dimasukkan dalam ahli rumah, ahli bait tu, yang tinggal ramai-ramai dengan kita, itu banyak lagi perbahasan ulama. Perbahasan ulama banyak lagi lah situ khilaf. Itu kita tidak nak panjangkan. Cuma nak bagi tahunya bahawasanya apabila salah seorang daripada ahli keluarga yang tinggal dalam sesebuah rumah mengerjakan ibadat korban, maka tuntutan sunat kifayah, sunat muakkadah kifayah itu terlepaslah ke atas orang lain. Dari segi pahala hanya boleh kepada orang berkorban sahaja, melainkan pahala itu akan dapat kepada ahli keluarga lain sekiranya yang berkorban itu niat berkongsi pahala tersebut. Ya Allah Tuhanku, aku nak kongsilah pahala korban aku ini dengan ahli-ahli keluarga aku yang lain. Maka dapatlah semua pahalanya. Itu dia. Baiklah. Satu lagi masalah korban ni, ada juga korban yang menjadi makruh. Antaranya korban ni boleh menjadi makruh apabila berhutang. Ni biasa dalam masyarakat kita orang kampung ni, terutamanya masyarakat Melayu kita lah. Orang penjual binatang korban seperti penjual lembu, kadang-kadang dia sanggup bagi berhutang untuk menghabiskan bahagian lembu dia yang masih belum lagi dibeli untuk dibuat korban. Contoh kita kata kalau di negeri kita Kelantan ni dia mau ambil dulu lembu kahwin ni, segi tak habis lagi ni, ada sikit lah, ada segi lagi ni kahwin nak habis. Tak apalah, berhutang dulu pun. Ini kalau mengikut kata guru-guru hamba lah, guru-guru saya, dia kata keadaan lagu ni makruh korban. Sebab korban ini tidak disunat muakkad kepada orang-orang yang tidak mampu. Kenapa kita sanggup berhutang untuk mengerjakan ibadat? Sedangkan Allah Ta'ala telah kata dalam Quran, telah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak memberatkan ke atas kita, melainkan kita mampu sahaja. Jadi kalau kita tidak mampu, tidak wajib. Tidak dituntut, tidak sunat muakkad. Kalau perkara sunat muakkad, kalau perkara wajib tidak diwajibkan. Kenapa sanggup berhutang? Itu makruh. Yang satu laginya, dikatakan korban itu makruh sekiranya kita berkorban dengan binatang ternakan yang dipelihara, yang dilepas berkeliaran tanpa kawalan, memakan tanaman orang lain misalnya. Itu dia. Ini juga dikata oleh sesetengah guru makruh kita buat berkorban. Jadi untuk memastikan supaya korban kita mendapat pahala, mendapat ganjaran pahala, maka kita cubalah berkorban dengan binatang-binatang yang pastinya yang terbaik dari segi fizikal binatang dan juga dari segi cara menternak oleh tuan, cara penternakan yang dijalankan oleh tuan binatang tersebut, supaya hasrat kita untuk mendapatkan pahala akan dapat pahala.
dan juga dapat mentakarubkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Yang paling besarnya supaya kita dapat menunaikan tuntutan itu seikhlas sebaik yang mungkin. Kemudian sekiranya kita tinggal berseorangan di dalam sesebuah rumah, mungkin kita sudah tidak ada anak, tidak ada, ataupun kalau ada anak isteri pun berjauhan, ataupun kita sudah ketiada isteri, anak-anak tinggal jauh, maka kita mampu berkorban. Maka bagi orang semacam ini, orang sebegini, hukumnya sunat muakkadah yang ainiyah. Sunat muakkadah ainiyah. Yakni sunat muakkad tertentu atas dia seorang. Dia mampu, boleh berkorban. Dia duduk berseorangan, maka hukumnya ke atas orang tersebut sunat muakkad aini. Aini ni mana tentu atas dia seorang lah melakukan korban itu. Kalau tak buat, tak lepas tuntut teh. Kalau dia korban, baru lepas tuntut teh. Ada juga sesetengah keluarga tu, adik-beradik tu dia buat korban, dia buat giliran. Tahun ni kita pakat gerah, pakat kongsi harga lembu korban sedikit seorang, mungkin 200 ataupun 300 untuk seorang. Tahun depan kita kongsi pula bagi kepada adik-beradik yang lain. Mungkin tahun ni kita kongsi korbannya, kita beri ke Abang Long. Dah Abang Long. Tahun depan Abang Ngoh, tahun depan sekali lagi dah Yesu. Tu dia kongsi-kongsi. Ini pun boleh dibolehkan, namun dari segi kelebihan pahalanya berkurangan lah, kerana dia berkongsi. Lepas tu pula dari segi istiqamah dalam korban tu mungkin akan berlakulah ketidak istiqamahnya. Mungkin ni kita mampu berkongsi untuk bagikan korban kepada Abelung, tapi belum tentu lagi. Keadaan ekonomi jatuh kau tak ada kerja ke tak. Jadi menyebabkan rasa tidak puas hati. Maka dia mengambil faktor inilah kurang dari segi kekurangan afdal, kurang molek tu dia akan ada lah. Kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi cukup setakat tu hari ini berkenaan dengan hukum korban. InsyaAllah kita akan sambung lagi di lain masa. Wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal ma'ab.